المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, dan ketika kami kata bagi segala malaikat. Kata di sini maksudnya perintah, merintah, mengarah. Dan ketika kata kami, kata oleh Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala bagi segala malaikat. Ini menuju kepada malaikat-malaikat. Jadi Tuhan berfirman kepada malaikat, Tuhan cakap dengan malaikat, Tuhan menunjukkan cakapan dia kepada malaikat-malaikat. Maka di sini ada khilaf di antara ulama-ulama tafsir tentang malaikat. Khilaf tentang adakah kesemua malaikat atau setengah-setengah malaikat. Maka setengah pendapat bahwasanya dimaksud dengan malaikat pada kata wa idh qulna lil malaikati, setengah katanya keseluruhan malaikat, kesemua malaikat. Ketika kami kata bagi segala malaikat, maknanya semua malaikat. Tak kiralah malaikat yang ada pada bumi dan malaikat yang ada pada langit-langit. Itu zahir daripada kata segala malaikat, maknanya kesemua malaikat. Tetapi ada juga setengah pendapat dia katanya dikehendaki malaikat di sini ialah malaikat yang ada pada muka bumi saja. Setengah katanya dikehendaki malaikat yang dituju oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bercakap dengan merekanya ialah malaikat-malaikat yang ada pada muka bumi, yang mana turun malaikat itu pada muka bumi untuk nak menghalaukan jin yang ada pada bumi supaya duduk kat bukit-bukit atau duduk kat pulau-pulau. Di situlah ada khilaf. Tetapi yang zahirnya, yang asahnya ialah seluruh malaikat, kesemua malaikat. Dengan maknanya tidak ada malaikat yang tidak disuruhkan dengan sujud. Wa idh qulna lil malaikati, ketika kami kata bagi segala malaikat, usjudu li adama, usjudu li adama, hendak sujud oleh kamu bagi Adam, tahiyyah, dengan tunduk kepala, tiada dengan sujud dahi. Sujud olehmu bagi Adam, bagi Adam. Jadi Tuhan perintah kepada semua malaikat bahawa sujud mereka itu akan Nabi Adam. Sujud bagi Nabi Adam, mana sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada Nabi Adam. Maka cara mana sujud itu? Sujudnya tujuan apa? Maka dia katanya tahiyyah,
Sebagai sujud tu untuk tahiyah, kalau kita sekarang enggak, kita beri salam tu, dia katanya kita tahiyah sesama kita. Sujud tahiyah ialah sujud untuk nak membesarkan. Seperti kita sekarang, kita tak sujud apabila kita berjumpa sesama saudara kita Islam, bahkan kita tahiyah dengan secara memberi salam. Jadi tahiyah kepada orang Islam dengan secara beri salam. Tahiyah kita membesar kita kepada masjid dengan secara kita sembahyang sunat tahiyah. Tahiyah kita kepada Kaabah, tahiyah kita kepada Kaabah membesar kita kepada Kaabah dengan secara kita tawaf. Seperti tawaf kudum. Jadi disuruhkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam tu tujuannya untuk nak membesarkan. Untuk nak membesarkan. Seperti kalau orang-orang askar tu dia tabik. Dia tak letak tangan kat dahi tu, akak jari tak di dahi tu, dia katakan tahiyah sama-sama dia. Sama-sama askar. Jadi tujuan suruh sujud itu supaya malaikat bertahiyah kepada, membesar kepada Nabi Adam. Dengan sebabnya Nabi Adam tu sepatut diberi tahiyah kepada dia. Dengan sebab dia tu terlebih alim daripada golongan malaikat dengan cerita yang telah lalu. Dengan sebab Nabi Adam tu tahu ke semua benda, nama-nama dia. Tetapi setengah-setengah benda tu malaikat tidak tahu nama dia. Dengan sebab Nabi Adam terlebih alim daripada malaikat, maka disuruhkan akan malaikat itu sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud tahiyah untuk nak membesarkan, untuk nak beri kehormatan kepada Nabi Adam. Tapi sujud di sini dengan cara mana sujud itu? Dengan tunduk kepala. Dengan tunduk kepala tapi tinggi pada rokok. Macam kita tunduk dengan rokok, tetapi sujud di sini mana tunduk kepala tinggi sikit pada rokok, jadi maknanya cenderung kepala kita kepada ke depan. Dengan tunduk kepala. Jadi sujud di sini sujud dengan secara tunduk kepala, tiada dengan sujud dahi. Bukan sujud letak dahi atas lantai seperti kita sujud di dalam solat, itu bukan. Jadi sujud begitu menunduk, tunduk kepala, cenderungkan kepala kita ke depan, itu dikatakan sujud di sini. Yang dimaksud di sujud di sini. Tetapi ini pun ada khilaf di antara ulama-ulama, tetapi pengarang kita ambil kaul yang sahih, bahawa murad dengan sujud ni ialah tunduk kepala. Maksud dengan sujud itu maksudnya ialah tunduk kepala, bukan macam kita sujud di dalam sembahyang ialah letak dahi di atas lantai, letakkan dahi kepala lutut di atas lantai, tapak tangan di atas lantai, bukannya begitu. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan begitu. Dengan sebab dia asalnya khilaf tentang usjudu, sujud pada makna lughah ke atau sujud pada makna syarak. Itu ada khilaf di situ. Sujud kalau tilik kepada makna lughah, sujud di dalam makna lughahnya ialah menundukkan kepala sedikit. Menunduk, mencenderungkan kepala ke jihad depan, itu dia kata serta merendahkan diri, serta terasa merendahkan diri, tazallulkan diri, maka itu dikatakan sujud pada lughah. Adapun sujud pada syaraknya ialah macam kita sujud di dalam sembahyang, ialah letakkan dahi, dua tapak tangan dan dua lutut, dua hujung jari di atas lantai. Itu sujud pada makna lughah. Maka di sini ada khilaf tentang mentafsirkan makna sujud di dalam ayat kata usjudu li Adam. Maka setengah ulama dia katanya dikandaki dengan sujud ini bukan sujud syarak, bukan sujud pada makna syarak seperti sujud semayang, bahkan sujud di sini sujud pada makna lughah.
Sujud makna pada makna lurahnya ialah asal lurah Arabnya mana menunduk kepala sedikit. Maknanya tak sampai sakatan rokok. Menunduk kepala ke depan tapi tak sampai ke sakatan rokok. Sujud dengan makna lurah. Maka sujud dengan makna lurah inilah dikandung dengan pada ayat katanya pada ayat yang ceritakan katanya segala saudara Nabi Yusuf mesujud kepada Nabi Yusuf. Wa kharru lahu sujada. Saudara-saudara Nabi Yusuf mesujud kepada Nabi Yusuf, yakni menunduk kepala terhadap Nabi Yusuf. Itu sujud pada lurah. Itu maka di sini mengikut setengah ulama dia katanya dikandaki dengan sujud ini ialah sujud pada lurah sama dengan yang dimaksud dengan kata sujud oleh saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Ini setengah pendapat. Tetapi ada juga setengah ulama dia katanya dikandaki dengan sujud di sini ialah sujud pada makna syarak. Sujud di sini sujud pada makna syarak, ialah meletakkan dahi di atas lantai macam mana kita sujud di dalam solat. Maka kalau mengikut kaum yang kedua ini maknanya sujud Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam. Maknanya letak dahi, sujud dengan mana letak dahi di atas lantai rupa mana kita sujud dalam solat itulah, macam itulah yang dibuatnya. Tetapi timbul satu soalan pulanya, bolehkah nak sujud macam gitu? Pada sujud gitu untuk sujud kepada Tuhan satu saja, tak boleh sujud dengan rupa begitu sesama makhluk? Maka jawabnya, jawab ulama yang mengatakan sujud di sini sujud syar'i, dia katanya bukan sujud tu nak ibadat kepada Nabi Adam. Bahkan sujud itu sujud kepada Allah, tetapi Nabi Adam tu sebagai kiblat. Contohnya, kita sembahyang di dalam salat kitanya kita sujud. Menghadap kepada Kaabah sebagai kiblat. Tetapi sujud kita kerana Allah. Kita sujud kepada Allah. Sujud kita di dalam sembahyang, sujud kita sujud kepada Allah tapi menghadap ke arah kiblat. Sujud ke arah kiblat tapi sujud kerana Allah. Kerana ibadat kepada Allah. Maka ulama yang mengatakan sujud pada makna syarak, gitulah dia jawabnya. Jawab katanya, sujud ini memanglah disuruhkan mereka itu malaikat sujud dengan secara letak dahi di atas lantai, tapi sujud itu kerana Allah, untuk Allah, ibadat kepada Allah. Lepas tu, kenapa dikatakan bagi Nabi Adam? Nabi Adam tu sebagai kiblat saja. Dengan maknanya sujud kepada Allah menghadap ke jihad Adam. Adam duduk sebelah mana? Menghadap ke jihad itulah. Adam duduk ke arah mana? Sujud ke arah itulah. Tapi bukan sujud kepada Nabi Adam, bahkan sujud kepada Allah. Maka dengan tanggungannya begitu tidak mengapakan juga. Itulah dua-dua makna. Tetapi makna yang kaum yang asah katanya sujud ini sujud pada lurah saja ialah menunduk kepala saja. Begitu. Sebabnya sujud pada makna syar'i tidak disujud melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dengan kerana itu dah dia kata sujud pada Nabi Adam bukan tuju kepada Nabi Adam, bahkan kiblatnya Nabi Adam. Sebagaimana kita sujud, kita salat menghadap kepada kiblat ialah Kaabah, sujud tu sujud kepada Allah, berarah kepada Kaabah. Dia buat bandingannya begitu. Maka kembali kepada cerita kitanya, ala kulli hal, malaikat kesemuanya disuruhkan, diperintahkan kepada mereka dengan sujud kepada Nabi Adam. Maka apabila disuruhkan segala malaikat sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, maka fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Maka sujud mereka itu, memanglah malaikat tidak deraka akan Allah, la ya'suna, tidak deraka mereka itu akan suruhan Allah. Apabila diperintahkan mereka dengan sujud, maka terus mereka itu bersujud.
maka sujud mereka itu malaikat-malaikat. Malaikat iblis. Malaikat iblis maknanya iblis tidak sujud. Malaikat iblis maknanya iblis tidak sujud. Dimaksud dengan iblis di sini ialah seperti lagi akan datang dia ada sebut. Malaikat iblis. Maka iblis ini tidak sujud. Jadi kalau kita perhati dalam bentuk ayatnya ada suatu muskil tentang katanya wa id qulna lil malaikati, ada ketika kata kami bagi malaikat suruh malaikat suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, maka malaikat kesemuanya sujud. Malaikat iblis, adakah iblis tu disuruhkan sujud juga ke? Iblis disuruh sujud ke tak disuruh sujud? Cerita yang sebenarnya. Tetapi tengok katanya illa iblis aba wastakbara, maknanya iblis pun sudah disuruhkan sujud juga. Iblis disuruh sujud juga, tetapi iblis bukan dia malaikat. Mengikut kaum yang sahihnya, kaum yang asahnya, kaum yang masyhurnya ialah iblis bukan dia malaikat. Tetapi ada juga setengah katanya iblis ni setengah daripada jenis malaikat. Tetapi itu tidak zahir. Yang zahirnya iblis bukan dia daripada jenis malaikat, satu jenis makhluk yang lain pula. Maka di sini ada jawapan bahawasanya dengan sebab iblis dia duduk bersama dengan malaikat. Dengan sebab iblis dia duduk bersama dengan malaikat, duduk bergaul dengan malaikat, tidak duduk terasing daripada malaikat. Hanya kedudukan dia tu duduk bersama. Ini ceritanya belum pada iblis dihalaukan. Ini ceritanya iblis belum pada dihalaukan. Iblis ketika Allah Ta'ala suruh malaikat sujud tu, iblis duduk bersama dengan malaikat. Apabila disuruhkan malaikat sujud, maknanya sujud sekali dengan iblis juga, disuruhkan juga akan iblis sebab iblis duduk bersama dengan malaikat. Walaupun dia bukan malaikat, tetapi dia duduk bergaulan dengan malaikat, seolah kata suruh malaikat, suruh iblis jugalah sujud. Maka maknanya yang disuruhkan sujud itu siapakah? Kalau kita nak ambil yang sebenarnya, ambil yang jelas nak cakap dengan mudahnya, yang disuruhkan dengan sujud itu ialah kesemua malaikat dan juga iblis disuruhkan sujud juga. Walaupun zahir ayat katanya lil malaikati, untuk malaikat saja. Sekalipun tetapi dengan sebab iblis duduk bersama dengan malaikat, diperintahkan sujud bersama dengan malaikat-malaikat. Tetapi tetapi malaikat itu mereka taat akan arahan, akan suruhan Allah, lalu itu sujud oleh segala malaikat. Malaikat iblis, maknanya iblis tidak sujud. Iblis tidak sujud. Kenapa dia tak sujud? Bantah ia dan takabur ia. Bantah ia dan takabur ia. Ini menyatakan sebab tidak sujud iblis. Bantah ia, takabur ia. Ini menyatakan sebab tidak sujud iblis. Kenapa iblis itu tak sujud kepada Nabi Adam? Kenapa iblis itu tak sujud kepada Nabi Adam padahalnya segala malaikat dah sujud kepada Nabi Adam? Sebab tak sujudnya bantah ia. Mana dia bantah, maknanya tak mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Abah bantah, abah tu dengan mana tertegah, mana tak buat apa yang disuruh. Tak terima apa yang disuruh, tak buat akan apa yang disuruh. Itu mana bantah. Yang dalam ayat-ayatnya kata abah, dia terjemuh dengan kata bantah. Dengan mana tertegah, tak buat akan yang disuruh. Dan takabur. Dan sebab dianya takabur. Inilah sebab tidak sujud iblis kepada Nabi Adam.
sebab tidak sujud iblis akan Nabi Adam sebab dianya ada perasaan takabur. Dengan sebab ada perasaan takabur, dia tak tunaikan perintah Allah. Jadi dia sebut tu aba wastakbara. Aba diterjemahkan dengan bantah. Tetapi aba tu kalau tengok dalam lugah Arab tu mana tertegah, mana tak sanggup, tak buat akan apa yang disuruh. Tak terima suruhan. Maka tak terima suruhan tu daripada mana? Daripada ada sifat takabur di dalam hati. Jadi maknanya sebab yang asal yang menegahkan iblis sujud kepada Nabi Adam ialah ada sifat takabur, sifat sombong, sifat takabur di dalam hati iblis. Dengan sebab ada sifat sombong itulah dia tak sujud. Dia membatahi, dia tak sujud, tak taat. Begitulah. Jadi maknanya dia sebenarnya kalau kita cakap bahasa kita ni kalau tak buat sebabnya malas, tak buat sebabnya malas, tak buat sebabnya sakit, tak buat bekerja masalah. Seorang itu tidak buat bekerja. Tidak bekerja. Sebab apa? Sebab dia malas. Tanya sebab dia sakit masalah. Maka sakit terdulu di atas tak bekerja. Maknanya datang sakit, dengan sebab datang sakit tu dia tak bekerja. Dengan sebab malas, dengan sebab ada sifat malas, maka tak bekerjalah dia. Maka malas dengan tak bekerja tu terdulu oleh malas di atas tak bekerja. Bukan tak bekerja selepas tu jadi malas. Bukan maksudnya begitu. Jadi maksudnya di sini yang sebenarnya takabur tu datang dulu daripada membantahi. Dengan sebab ada sifat takabur di dalam hati iblis, lalu tu dia membatahi, dia tertegah daripada sujud. Kalau kita kira begitu, mana takabur adalah sebab bagi membatahi. Kalau kita kiranya takabur adalah sebab bagi membatahi. Dia kalau dalam balaghah dia katanya atas sebab kepada musabab. Atas istakbara kepada aba, atas sebab kepada musabab. Maknanya takabur tu ialah sebab bagi membatahi. Seperti kata, malas itulah sebab bagi tak bekerja. Tetapi, jadi maknanya sebab lebih dulu daripada musabab. Takabur itulah dulu daripada membatahi. Tetapi, Allah Ta'ala sebut membantahkan dulu, sebut aba tu dulu, sebut takabur di belakang. Sebab nak cerita katanya, sebab membatahi itu adalah perbuatan zahir. Tak sujud tu dah nampak tengok dengan mata. Tetapi perasaan takabur tersembunyi di dalam hati. Perasaan takabur tersembunyi di dalam hati. Zahir di bila? Zahir ada. Zahir nyata kata ada sifat takabur tu ketika dia tak sanggup sujud kepada Nabi Adam. Jadi maksudnya contohnya orang kita, kalau kita berkawan dengan dia, kita tak tahu kata dia ada perangai malas. Tetapi apabila kita ajak dia pergi buat kerja dengan mana-mana kerja, dia tak nak pergi bersama dengan kita. Apabila dia tak pergi buat bersama dengan kita, di situlah kita tahu katanya ada perangai malas di dia. Jadi jadi maknanya takabur ada sifat yang tersembunyi di dalam hati. Biasanya orang tak tahu. Kita manusia tak tahu kata ada sifat takabur di dalam hati. Maka sifat takabur itu nak boleh tahu tu dengan sebab zahir daripada perbuatannya. Maka zahir pada perbuatan apa dia? Tak sujud kepada Nabi Adam di sini. Dengan sebab membatahi itu zahir pada pandangan mata kita, adapun takabur tak zahir, lalu tu Allah Ta'ala sebutkan bantah lebih dulu daripada takabur. Dengan sebab takabur, kita manusia tak dapat tahu malaikat Allah sebab benda ini tersembunyi dalam hati. Adapun membantahi
tak terima apa yang disuruh, ini zahir pada pandangan kita. Sebab tu disebutkan bantah dahulu pada istakbarah. Sebut aba dahulu pada istakbarah. Tapi kalau kira pada wakilnya takabur dahulu daripada membantahi. Sebab takabur itulah dia tidak sujud. Dia membantahi sebab dia tak sujud. Jadi maknanya iblis tidak sujud. Fasajadu illa iblis, malaikat iblis, maknanya iblis tidak sujud. Kalau orang tanya, kenapa iblis tak sujud? Jawabnya, sebab ada sifat takabur di dalam hatinya. Kita jawab katanya, dengan sebab ada sifat takabur di dalam hatinya, maka dengan sebab ada sifat takabur di dalam hatinya, lalu tu dia tak sujud. Jadi maknanya yang menegahkan daripada sujudnya tak lain tak bukan ialah sifat takabur, sombong dia. Sifat sombong dia menegahkan dia daripada sujud. Jadi mana takabur itulah menegahkan Nabi Adam, menghalangkan Nabi Adam daripada sujud kepada Nabi Adam. Tengok di mana tempat yang dia takaburnya, yang dia rasa sombong, dia terasa besar ke dirinya. Dan kata ia ni nak tunjuk kepada kita tempat yang dia terasa besar diri dia. Dan kata ia, ya iblis, aku lebih mulia daripada Adam. Itu perasaan dia. Sebab dia perasan katanya dia perasan kata dia ni lebih besar daripada Nabi Adam, lebih mulia daripada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam rendah pada dia pada peringkat. Dia peringkat tinggi daripada Adam. Maka pada pandangan dianya tak sepatut dia orang yang lebih nak sujud kepada orang yang bawah daripada dia. Sebab dia tu tinggi pada Nabi Adam, tak sepatut orang yang tinggi peringkat nak sujud kepada, nak tahiyah kepada orang yang sebelah bawah. Tengoknya kita katanya askar yang pengarah dia tak tahiyat kepada anak buah dia, tetapi anak buah dia lah yang tahiyat kepada pengarahnya. Sebab pengarah tu lebih tinggi daripada anak buah dia, kaki tangan dia. Sebab perasaan dia begitu, dia perasan ke diri dia tu lebih mulia daripada Nabi Adam. Lalu tu macam mana dia orang lebih nak sujud pada orang yang bawah pada dia? Lalu tu dia tak sujud. Itu perasaan takabur. Sebab takabur tu mana kabura, mana besar. Mana besar takabur tu mana terpandang besar diri dia lebih pada orang lain. Pandang kata dia tu lebih daripada yang lain, lebih mulia, lebih alim, lebih kaya, lebih apa katalah. Habis di situ. Kemudian iblis ni siapa? Iblis itu bapa jin. Iblis itu bapa jin, dinamakan Jan. Iblis ini kena kepada bapa bagi segala jin-jin. Jin dengan hantu tu sama. Bapa bagi jin, bapa bagi segala syaitan. Maka nama dia Jan. Nak banding kita, kalau bapa bagi segala manusia adalah Adam. Bapa bagi manusia, bapa bagi segala manusia ialah Nabi Adam. Bapa bagi segala jin ialah Iblis. Begitulah. Iblis itu bapa jin. Bukan dia jenis malaikat. Bapa jin mana dia jenis jin. Iblis ni jenis jin. Sebab dia tu bapa bagi segala jin. Sebagaimana Adam bapa segala manusia, kalau gitu Adam tu manusia dah. Duduk antara malaikat. Ini seperti kata tadi. Maknanya kenapa disuruhkan iblis duduk sujud juga pada Nabi Adam, padahal dalam ayat katanya usjudu wa idh qulna lil malaikati. Ketika kata kami bagi malaikat. Dengan sebab iblis duduk antara malaikat, ini duduk dalam kalangan, duduk bergaul, duduk bersama dengan malaikat. Itu mana duduk antara malaikat. Duduk antara malaikat mana duduk bersama dengan malaikat. Duduk bersama dengan malaikat. Apabila disuruhkan malaikat, jadi maksud suruh malaikat sujud tu suruh sampai ke jin lah. Sampai ke iblis lah.
Jadi dia dalam bahasa Arab tu dia panggil mimba bitaglib. Mimba bitaglib. Mimba bitaglib maknanya yang banyak yang mana sebut yang tu lah. Tengok yang golongan yang ada pada langit itu semuanya malaikat. Malaikat iblis. Iblis bukan malaikat, tetapi dengan sebab dia duduk bersama dengan malaikat, jadi cakap mudah-mudah, wahai malaikat kamu mesti sujud. Maka termasuk dah kata wahai malaikat itu maknanya termasuk iblis juga, sebab iblis duduk bersama dengan malaikat. Sebab ketika itu iblis belum berlaku derhaka lagi. Dia duduk mengajar, duduk ibadat bersama dengan malaikat. Wa kana minal kafirina, dan jadilah ia daripada jumlah segala orang yang kafir, dengan sebab dia tak sanggup, dia tak sujud kepada Nabi Adam. Dengan sebab dia tu tak sujud kepada Nabi Adam, padahal sujud kepada Nabi Adam itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab dia tak sujud itu, maka jadilah dia daripada jumlah, daripada golongan, daripada jumlah, yakni daripada golongan orang yang kafir, orang-orang yang kafir. Daripada jumlah ini, daripada golongan ni, setengah daripada golongan orang kafir. Mana dia tu jadi orang kafir. Mana jadilah dia tu jadi orang kafir. Dengan maknanya sepasal dia tak sujud tu, dengan sebab dia tak sujud itulah jadi kufur dia, jadi kafir dia. Artinya setengah katanya dengan maknanya Allah Taala dah tahu sedia kala bahwasanya iblis ini akan jadi kufur. Sebab tu dalam tafsir Jalalain dia katanya iblis setengah daripada orang kafir pada pengetahuan Allah, dengan mana Allah Ta'ala tahu sedia kala dah katanya iblis akan jadi kufur. Maka di sini pada cerita ini dah sampai masa iblis jadi kufur. Yang sebelum pada ni iblis belum jadi kufur lagi. Belum pada ini, belum pada mana? Belum pada diperintahkan dia dan malaikat sujud pada Nabi Adam, belum jadi kufur lagi. Maka semenjak daripada dia tak sanggup sujud kepada Nabi Adam, mulailah dia jadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis di situ. Di sinilah kita boleh ambil suatu ajaran daripada cerita iblisnya, bahwasanya keji sangat kita orang hamba Allah apabila bertakabur, apabila sombong pada perintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Keji sangat membawa kepada jadi kufur. Sebab tu jadi kufur seorang katanya apabila seorang itu diperintahkan tutup aurat. Apabila diperintahkan katanya kita cakap pada dia, engkau mesti tutup aurat, janganlah pakai seluar pendek. Kalau orang lelaki janganlah terbuka kepalanya, mesti tudung kalau kepalanya. Maka dia jawab katanya, kita manusia adalah bebas, hukum agama perintah Allah tak boleh nak buat apa pada kita, kita manusia adalah bebas. Itu rupa sama dengan iblis. Dengan maknanya jangan sama sekali kita bersombong, kita takabur dan kita melawani akan perintahan Allah Ta'ala. Hujung jatuhnya akan jadi sama dengan iblis. Jangan sama sekali kita nak mengarung pada rusia-rusia arah suruhan Allah. Kenapa Tuhan suruh puasa pula? Tidak ada faedah pun. Tak payahlah kita puasa. Itu bahaya. Macam iblis cakap. Iblis dengan sebab cakapan begitunya menyebabkan dia jadi kafir. Begitulah kita kena jaganya, kena henti-hentikan. Habis di situ masuk pula wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata, dan kami kata bagi Adam, ya Adam, duduk engkau dan isteri engkau akan syurga. Dan kami, Allah Ta'ala kata,
bagi Nabi Adam, tuju kepada Nabi Adam, Tuhan bercakap dengan Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam. Ya Adam, yakni wahai Adam, duduk engkau dan isteri engkau. Padahal pada ketika suruh itu isteri belum ada. Ini sebagai isyarat kepada bahwasanya Allah Ta'ala akan menjadikan seorang isteri kepada Nabi Adam apabila Nabi Adam masuk duduk di dalam syurga. Sebab katanya uskun anta wa zaujukal jannata. Nabi Adam belum pada masuk syurga, belum ada lagi isteri dia Siti Hawa. Belum ada lagi, tetapi di sinilah menunjuk katanya sebagai janjian daripada Allah Ta'ala bahawasanya nanti engkau masuk syurga, aku nak buatkan, Allah Ta'ala akan menjadikan seorang isteri untuk engkau. Begitu. Padahalnya isteri belum ada lagi. Siti Hawa belum ada lagi pada ketika diperintahkan masuk ke dalam syurga. Begitulah. Ya Adam, yakni wahai Adam, duduk engkau, bukan duduk lawan berdiri. Bukan duduk di sini, duduk yang melawan ni berdiri, tidur, mengiring, menerap, bukan maksudnya begitu. Duduk mana? Mendiami. Menginap, mendiami. Duduk, bukan duduk maknanya duduk bersila ke, duduk bukan berdiri, bukan maksud begitu. Duduk dengan mana? Menginap, mendiami. Itu maksudnya duduk. Duduk engkau dan isteri engkau akan syurga. Mana engkau duduklah dalam syurga. Engkau dan isteri engkau duduklah dalam syurga. Kita tengok dengan secara zahirnya Allah Ta'ala suruh Nabi Adam pergi duduk di dalam syurga bersama dengan isteri. Sebab zahir ayatnya, ya Adam, wahai Adam, duduk engkau dan isteri engkau akan syurga. Mendiami engkau di dalam syurga bersama isteri engkau. Maknanya pada zahirnya nampaknya suruh Nabi Adam pergi. Engkau tak boleh duduk di sini, engkau mesti pergi duduk di dalam syurga. Pada zahirnya begitu. Tetapi bukan maksud nak suruh sangat di sini. Maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi Adam bahwasanya Nabi Adam tempat duduknya, tempat penginap dianya, tempat mendiami dianya ialah di dalam syurga. Bukan maksudnya suruh Nabi Adam pergi kepada syurga. Sebab itu tak boleh jadi, sebab ketika itu sebab nak pergi kepada syurga tu benda nak pergi menuju kepada syurga dengan secara berjalan pergi ke masalan itu bukan dikuasai oleh Nabi Adam. Nak pergi mesti kena dibawa pergi kepada syurga. Maka disuruh Nabi Adam duduk dalam syurga tu maknanya samilan itu maknanya Allah Taala nak beritahu kepada Nabi Adam katanya bahawa tempat duduk, tempat menginap, tempat mendiami bagi Nabi Adam dan isterinya ia adalah syurga. Maknanya Tuhan nak bagi duduk Nabi Adam di dalam syurga. Macam itulah kita suruh anak kita pergi belajar kat negeri luar. Engkau pergilah belajar kat Mesir, engkau pergilah belajar kat England, engkau pergilah belajar kat mana-mana kat negeri luar. Kita suruh begitu tu maknanya bukan maksudnya kita suruh tu nak pergi tu dia bekerja, dia cari duit, cari tiket kapal, dia belanjakan belajar dia sendiri. Bukan maksud dia. Maknanya kita nak bagi dia tu pergi belajar di maksudnya begitu. Kita nak bagi dia pergi belajar kat luar negeri. Tiket kapal kita yang tanggungnya. Belanjaan dalam belajar kita yang tanggungnya. Engkau pergi. Tapi bukan maksudnya engkau tak boleh duduk kat rumah. Engkau mesti usaha pergi ke negeri luar belajar. Lepas tu nak pergi tiket kapalnya, engkau cari sendirilah. Belanjaan berdiri, engkau cari sendirilah. Usaha sendirilah. Bukan maksudnya begitu. Jadi maksud di sini, suruh tu bukan maksud suruh pergi itu tidak. Bahkan nak beritahu katanya Nabi Adam adalah tempat duduk, tempat menginap, tempat mendiami bagi Nabi Adam ialah syurga bersama dengan isterinya di dalam syurga.
Dan kita tengok sikit dalam perkataan dia, uskun anta wa zaujuka. Zauju tu isteri, ka tu engkau. Wa zaujuka dan isteri engkau. Zaujuka. Ini kita selalunya, yang sekarangnya kita maklum bahawasanya kalau isteri itu guna dengan perkataan zaujah. Kita sekarangnya kita maklum kalau zaujun tidak ada ta di belakang tu makna suami. Kalau ada ta selepas pada jim tu, ada ta marbutah, selepas pada jim tu dimaknakan isteri. Tapi dalam ayat uskun anta, mendiami oleh engkau tu Nabi Adam, wa zaujuka dan isteri engkau. Maka ini satu perkara yang menyalahi dengan yang kita maklum. Yang kita maklum bahawasanya kalau zaujun tidak ada ta selepas pada jim dimaksudkan suami. Kalau ada ta marbutah selepas pada jim dimaksudkan isteri. Tetapi dalam ayat katanya zaujuka, tidak kata zaujatuka. Tak kata begitu. Sebabnya zaujun asal maknanya ialah pasangan yang duduk bersama dengan kita, makna gu lah. Kalau kasut selipar tu maknanya kasut kita tu ada zaujun. Kasut kita, selipar kita yang sebelah kanan ada zaujun, bagi dia ialah yang sebelah kiri. Kasut selipar kita yang sebelah kiri ada zaujun, bagi dia ialah yang sebelah kanan. Tangan kita ada zaujun, bagi dia ada pasangan dia, ialah tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kiri ada zaujun, bagi dia ialah tangan sebelah kanan. Itu mana pasangan dia, gu dia. Yang bersama dengan dia, yang berserta dengan dia, itu dikatakan zaujun. Itu asal pada lurahnya. Sebab tu 2, 4, bilangan 2, bilangan 4, bilangan 6 dikatakan zaujun. Bilangan 2, bilangan 4, bilangan 6, 8, 10 dikatakan bilangan zaujun. Sebab ada yang bersama dengan dia. Habis tu kenapa di sini tak kata zaujatuka? Pada zauju tu asal makna yang bersama dengan dia, yang serta dengan setiap-tiap perkara, setiap-tiap orang yang bersama dengan kita dalam hidup kita atau dalam kerjaan kita, maka dikatakan zaujun. Maknanya kalau asal pada lurahnya tak mesti isteri lah, kawan kita. Seperti kalau driver lorinya, kalender dia tu dikatakan zaujun bagi dia. Driver lori tu, dia ada kalender dekat tepi dia, kalender dia tu dikatakan zaujun bagi dia. Itu kalau kira asal lurahnya. Tetapi di sini bukan maksudnya begitu, bahkan ialah isteri. Maksudnya ialah isteri, sebab isteri bersama dengan suami, suami bersama dengan isteri pada pada kehidupannya. Maka dan juganya satu laginya bahasa Arab asalnya pada bahasa Nabi belum pada masa awal-awal dulunya, dia guna lafaz yang sama pada makna isteri, pada makna suami. Kalau suami pun zaujun, kalau isteri pun zaujun. Sebab suami yang bersama dengan isteri, isteri pun yang bersama dengan suami. Si isteri bersama dengan suami, suami bersama dengan isteri. Kalau begitu maknanya isteri adalah zaujun, suami pun adalah zaujun. Sebab tu dalam bahasa Arab dulunya, pada masa Nabi, pada masa Jahiliyah, pada masa sahabat dulunya, sebab kata zaujun ada makna suami, ada makna isteri. Tetapi bilanya datang tambah ta untuk makna isteri itu, ini mulai daripada ulama fiqh yang masa kebandian. Apabila datang orang Kemudian pada masa sahabat tu,
ulama fiqh mereka dia apabila sebut dalam kitab bab nikahnya, bab nikah kahwinnya, mereka terasanya susah. Sebab suami pun guna dengan lafaz yang makna suami pun guna dengan lafaz zaujun, yang mana isteri pun guna dengan zaujun. Jadi susah nak bezalah, padahal hukum fiqhnya mesti dijelaskan daripada huraiannya. Maka lalu tu ulama fiqh dia fikir bahawasanya kita tak dapat tidak kalau mengertikan makna isteri yang perempuan, kita mesti tambahkan ta di belakang. Jadi maknanya mula di situlah, jadi mula ini tambahkan ta di belakang makna isterinya ialah rekahan daripada ulama fiqh. Adalah rekahan daripada ulama fiqh, bukan lurah asalnya. Sebab ulama fiqh dia fikir nak buat macam mana nak jadi beza, sebab zaujun ada makna isteri, zaujun juga makna isteri, makna suami, sebab sama pasangan. Maka ulama fiqh dia mereka cakap tentang katanya setengah daripada syarat nak sah nikahnya, kata apa dia? Mesti kena ada suami, mesti kena ada isteri. Kalau begitu cakapnya zaujun susahlah nak berbeza. Maka lalu tu dia fikir katanya kita mesti tambahkan ta. Ta tu maknanya perempuan. Maknanya pasangan yang perempuan. Kalau tidak ada ta tu makna pasangan yang lelaki, artinya suami. Kalau ada ta tu zaujah, makna pasangan yang perempuan, maknanya isteri. Maka tambahkan ta untuk mengertikan makna isteri itu adalah perkara yang direkahi oleh ulama fiqh untuk mudah nak faham di dalam bab nikah saja. Sebab tu kalau kira pada asalnya apa dia? Zauju, pasangan yang suami, pasangan yang lelaki, dan pasangan yang perempuan pun zaujun juga. Sebab tu ayat Quran mengikut lurah asal. Zauju maknanya isteri. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makan oleh kedua kamu daripadanya akan makanan yang luas di mana tempat kehendak kedua kamu. Jadi apabila diperintahkan Nabi Adam supaya Nabi Adam tu mendiami di dalam syurga bertemu dengan isterinya, maka dibawakan Nabi Adam masuk ke dalam syurga. Maka dibawakan Nabi Adam masuk ke dalam syurga, maka sampailah masanya Allah Ta'ala menjadikan akan isterinya ialah Hawa. Maka cerita yang masyhurnya bahawa Nabi Adam itu Hawa itu dijadikan daripada tulang rusuk yang sebelah kanan, yang sebelah bawah. Hawa itu dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kanan, yang sebelah bawah. Itu diambil supaya jadikan Nabi supaya jadikan isterinya. Ini kaul yang masyhurnya. Ada setengah katanya, ada setengah juga ulama mengatakan bahawa Hawa itu bukan dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam, bahkan Hawa itu dijadikan daripada tanah, macam mana Nabi Adam asalnya daripada tanah, dimasukkan roh, maka Hawa pun begitulah juganya. Itu ada juga kaum ulama yang mengatakan begitu. Tetapi yang masyhurnya bahawa Hawa itu dijadikan daripada tulang rusuk sebelah kanan, yang tulang rusuk yang paling kecil, yang paling pendek, yang ada sebelah bawah sekalinya. Ambil daripada situ, dijadikan akan apa dia? Isterinya ialah Hawa. Itu kaum yang masyhurnya. Kemudian kalau orang tanya kenapa pilih ambil tulang rusuk untuk nak ubah jadi seorang manusia jadi isterinya, sebab dia jawab katanya ambil tulang rusuknya sebab tulang rusuk ialah juzuk badan manusia yang duduk di tengah. Sebab kalau ambil daripada jari kaki masalah, menunjuk bahawasanya orang perempuan ke bawah sangat, terhina sangat daripada orang lelaki.
Tidak ambil juga sebahagian badan bagi Nabi Adam yang sebelah atas seperti rambut, kepala ke masalan. Nah, itu tak, supaya tak jadi orang perempuan terlebih tinggi daripada orang lelaki. Supaya orang perempuan tak jadi lebih tinggi daripada orang lelaki. Tidak juga ambil daripada juzuk yang sebelah bawah bagi Nabi Adam supaya tidaklah orang perempuan tu jadi hina daripada orang lelaki. Maka ambil daripada tengah-tengah badan tu nak menunjuk kata orang perempuan sama taraf dengan orang lelaki. Sama tidak kata lebih mulia daripada orang lelaki, tidak katalah dia tu lebih hina daripada orang lelaki. Dan juganya ambil daripada tulang rusuk itu, jadi ambil daripada tulang rusuk adalah satu juzuk daripada badan Nabi Adam, itu menunjuk bahawasanya orang perempuan tak terlepas daripada pertolongan orang lelaki. Orang perempuan mesti kena menumpu kepada orang lelaki. Orang lelaki mesti kena beri jagaan, mesti kena beri jagaan kepada orang lelaki. Orang perempuan tak boleh terasing, mesti kena tumpu kepada orang lelaki. Itu sebab katanya dia ambil pada tulang rusuk, bukan kata buat dengan tanah kemasanan, tidak. Dan satu lagi pulanya, dia ambil tu daripada tulang rusuk yang sebelah kiri. Ambil pada tulang rusuk sebelah kiri. Kenapa ambil sebelah kiri, tidak ambil daripada sebelah kanan? Maka hikmatnya, ini mengikut setengah-setengah ulama katalah. Setengah katanya, hikmat ambil daripada sebelah kirinya ialah sebelah kiri itu yang berbetulan dengan jantung. Hati manusia ni di dada sebelah kiri kan. Maka munasabahnya ambil tulang rusuk sebelah kiri. Itu menunjuk kata orang lelaki mesti, suami mesti bagi kasih sayang kepada isteri, isteri mesti bagi kasih sayang kepada suaminya. Sebab tulang rusuk sebelah kiri sama dengan pihak jantung hati ada sebelah kiri. Itulah, itu sebutan-sebutan ulama, cita-cita ulama, hikmat yang munasabah katanya diambil daripada tulang rusuk sebelah kiri. Kenapa dipilih tulang rusuk? Tak ambil daripada juzuk yang lain, kenapa dia ambil sebelah kiri, tak ambil sebelah kanan? Itulah yang disebut pada ulama. Setengah-setengah ulama ada sebut begitu. Tetapi benda-benda itu tu kita tahu gitulah hikmat. Sebab dia pun ada setengah tu sebut begini, orang lain i'tirad pula. Sebab tentang ambil daripada tulang rusuk tu pun ada khilaf. Ambil pada tulang rusuk tu pun ada khilaf. Setengah katanya bukan ambil pada tulang rusuk Nabi Adam. Bahkan sebagaimana Nabi Adam tu dijadikan daripada asal tanah, Hawa pun, isteri dia pun dijadi daripada asal tanah juga, tidak terkait, tidak jadi daripada juzuk Nabi Adam. Itu pun ada khilaf. Tetapi yang ulama kita bagi tahu kepada kitanya, ambil yang terlebih masyhur, terlebih sahih, beritahu kepada kitanya. Maka habis di situ insyaallah kita akan sambung lagi pada katanya wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wallahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدي إليه. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين.